Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua murid. Okey, hari ini kita akan mulakan bab yang baru. Ya, tapi cikgu bukankah kita nak buat apa panggil itu laporan eksperimen sains? Beri cikgu sedikit masa, cikgu pun tengah fikir macam mana nak memastikan semua kamu ini dapat membuat eksperimen sains secara maya. Okey, paling tidak pun cikgu dah fikir supaya macam mana kata ya, anda boleh supaya anda boleh macam mana kata sediakan laporan terdahulu. Dan sebelum itu kan, sekejap ya. Cikgu tak tahu salah silap kat mana. Sekejap ya. Okey, murid-murid. Jadi sebelum kita mulakan kelas, izinkan cikgu sekali lagi paparkan Google Classroom kita ya, 4 Prima SPM 2022. Murid-murid, hari ini cikgu dah upload lagi 2 perkara baru. Yang pertama, nota ringkasah untuk bidang pembelajaran 7. Okey, dan cikgu nak ucapkan terima kasih juga kepada Sasbadi ya, bukan Pelangi silap ya. Sasbadi Science Process Kit. Mereka memberikan cikgu apa panggil itu nota ringkasah buku tersebut dalam bentuk soft copy. Jadi cikgu dah share dengan anda semua. Anda boleh download dan anda boleh baca sendiri, termasuk juga PDF file untuk satu PowerPoint slide yang ringkas untuk bab ke-7 ini. Murid-murid, sekali lagi cikgu nak sebut kita hanya ada 21 orang murid di dalam grup ini. Okey, masih lagi ada 4 orang yang missing. Okey, sila bagi tahu mereka yang tak ada dalam grup ini ataupun kita kenal mereka, bagi tahu mereka supaya join. Okey, dan lepas anda dah join satu hal, pastikan nota ringkas itu ya, cikgu percaya kamu akan baca. Cikgu percaya sangat, jangan risau. Jangan lupa mark as done dan turn in. Hantarkan assignment itu sebagai buktinya anda telah baca. Setiap nota yang cikgu bagi ini bernilai 10 markah ya. Cikgu anggapkan kamu sudah telah baca. Okey, anggapkan. Jadi tak ada isu nanti kata cikgu saya tak dapat nota pun. Okey, anda boleh baca sendiri. Termasuk juga satu assignment iaitu satu video YouTube lah. Video YouTube pendek berkenaan dengan sistem endokrin manusia. Okey, 8 minit. Cikgu, wah itu pun 10 markah ke? 8 minit tu adik-adik. 8 minit je. Jadi kalau betul-betul tonton, harap-harap boleh memberi manfaat supaya anda lebih faham kepada bab yang akan datang. Jadi, okey, sekali lagi selamat datang kepada semua murid yang ada. Cikgu nak tanya dulu 1-2 orang ya. Nasrul Nizam kan? Ada tak? Boleh faham ke tak? Boleh ikut tak? Nasrul? Okey. Nurul Jannah, boleh faham tak? Nurul Jannah ada tak? Okey. Dan cikgu tanya lagi seorang. Li Jenny. Okey. Terima kasih Pak Jannah. Li Jenny boleh ikut? Boleh faham ke tak apa yang cikgu sampaikan tadi? Boleh ke tak? Sorry, bukan Facebook pula. Silap. Boleh ya? Jadi cikgu sambung hari ini. Murid-murid, kita sebenarnya minggu lepas kita dah tamat untuk bab yang bab ke-6 iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Bab itu pun agak rumit. Ada 2 eksperimen wajib yang anda perlu buat. 2 eksperimen wajib. Okey? Jadi cakap jujur dulu, cikgu tanyalah. Minggu lepas kan? Betul kan? Kita dah siap, kita dah habis ke belum? Syazah, kita dah habis ke belum bab 6 itu? Cikgu nak tanya je. Dah ke belum murid-murid? Belum. Oh, jadi kita dah sampai ke mana? Boleh ke tak cikgu tanya kita dah sampai ke mana? Pola pertumbuhan lelaki dan perempuan? Ya ke tidak? Ifah? Muka surat 129 ya? Alright. Jadi maksudnya kita sampai ke pertumbuhan untuk yang perempuan. 129 je. Maksudnya kita dah sebut untuk pergerakan tangan. Okey, bagus. Jadi, okey,
Mungkin cikgu ada sedikit salah faham, salah anggap kumpulan dah kan. Jadi tak apa. Jadi kita sambung untuk pola pertumbuhan manusia ya. Murid-murid, pola pertumbuhan manusia. Harap hari ini kita boleh sempah habiskan semualah. Sempah habiskan semua. Okey. Ada siapa-siapa ni? Noifah. Noifah. Rasanya kita dah belajar sampai mana Ifah? Just double check je Ifah. Ada Ifah? Chong Jaling. Ya Ifah. Kita dah sampai ke bahagian mana? Bab 6 itu. Kita dah sampai bahagian mana? Adakah tak berada pada muka surat yang betul cikgu? Kita dah siap belajar berkenaan dengan pergerakan tangan, betul? Betul ke tidak? Betul. Okey, thank you Jaling Jadi kita sekarang sambung pola pertumbuhan manusia. Haraplah kelas ini boleh siap dengan cepat juga. Jadi murid-murid, kita sekarang sambung ke bahagian yang ketiga ya. Untuk bab yang 6 ini, iaitu bahagian pertumbuhan lah. Jadi murid-murid, okey, kita pergi ke muka surat 130 ya, bukan bab ke-7 dulu. Cikgu telah salah faham ya, sorry, bukan salah faham, memang tersalah ingat grup kita. Okey, tak apa. Jadi kita sambung pada muka surat 130, balik kepada bab 6. Okey, kita akan fokus kepada pertumbuhan. Murid-murid yang tak ada data, anda boleh tutupkan skrin terdahulu, okey? Dan sehingga cikgu bagi tahu baru anda buka. Okey, 130 pola pertumbuhan. Murid-murid, bab ini dia sebut pasal pertumbuhan tau. Jadi apa itu pertumbuhan? Cikgu, pertumbuhan itu jadi besar lah. Ya, kalau kita isunya jadi besar, ada saiz badan yang jadi besar, dia boleh jadi kecil semula. Dia boleh jadi kecil semula. Jadi kita belum memberikan definisi kepada pertumbuhan dengan lebih jitu di mana kalau anda tengok muka 130, okey, ya, berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk, fungsi badan dan merupakan proses yang kekal dan tidak berbalik. Yang cikgu nak kamu highlight kalau boleh, highlight garisan jumlah bilangan sel. Jumlah bilangan sel. Ya, kalau jumlah bilangan sel itu tambah, memang dia jarang-jarang dia akan kurang balik. Kalau kurang balik itu memang satu perkara yang sangat-sangat tak bagus lah. Jadi kalau kita tengok ketika kita dari bayi menjadi dewasa, jumlah bilangan sel dalam badan kita sebenarnya bertambah ya, dan di situlah kita nampak kita tak boleh sebenarnya kecilkan badan kita semula jadikan saiz macam bayi. Jadi cikgu, dalam cerita-cerita macam Avengers kan, ada Ant-Man jadi kecil tu, apa cerita pula? Itu out of topic ya. Kita sekarang fokus paling penting pertumbuhan, iaitu badan menjadi besar, khususnya rujuk kepada jumlah bilangan sel bertambah, dan itu adalah satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Tidak berbalik. Maksudnya kita tak boleh reverse back to the old age back to yang previous time. Jadi sekarang pertumbuhan itu berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada badan. Okey? Jadi apa kaitan dia murid-murid? Kita sekarang belajar adalah untuk memahami badan kita sebenarnya bertumbuh. Cikgu kita tahulah. Tapi kita sekarang nak rumuskan apa yang berlaku pada setiap peringkat pertumbuhan manusia. Kalau kita tengok pada serangga, ada proses ekdisis. Ekdisis, tanggalkan kulit mereka, tumbuhkan badan yang lebih besar. Itu berbentuk tangga. Pola pertumbuhan berbentuk tangga. Tapi untuk manusia, bentuk dia lain sikit dan kita sudah pernah sebut berbentuk sigmoid. Sigmoid, S. Okey, jadi kalau kita tengok sini, dia dah rumuskan pada muka 131 ya. 131 ni ada 5 peringkat bermula dengan bayi. Lepas tu kanak-kanak, remaja, dewasa dan pergi tua. Cikgu pun tak nak buang masa. Pergi ke muka surat 132. Pergi ke 132. Ya. Kamu wajib memahami highlight istilah itu, graf lengkung pertumbuhan manusia. Graf lengkung pertumbuhan manusia.
Dalam bahasa lain graf garis dia, tapi kita sebut lengkung lah. Okey, Jeko nak kamu highlight pertumbuhan pesat. Dalam graf itu, dalam badan kamu ataupun kita sebutlah badan kita kan, pernah berlaku pertumbuhan yang pesat sekurang-kurangnya 2 kali lah dalam peringkat bayi dan peringkat remaja. Kalau anda tengok bayi dilahirkan mungkin dalam 60 cm. Merik-merik, bayi dilahirkan mungkin dalam 50-60 cm panjang ataupun tinggi lah. Lepas 3 tahun, dah jadi 120 cm dan semeter lebih. Pesat ke tak pesat? Kalau kita tengok, ya ke tidak? Pesat ke tak pesat? Bolehkah cikgu tanya? Kalau dari 60 cm jadi 120 cm dalam 3 tahun. Boleh cikgu tanya ke tak? Amir Idam, pesat ke tak? Laju ke tak? 3 tahun. Amir, laju. Bagus. Sebab dia ibarat 2 kali. 2 times. 2 kali ganda. Okey? Kalau kita tengok macam tu, oh memang pesat lah. Tapi lepas umur 3 tahun, kita akan tengok budak itu, dia punya pertumbuhan berlaku. Dia tinggi, dia tak naik secara 2 kali ganda dalam 2-3 tahun, tak. Dia sampai umur 13 tahun. Biasanya sampai umur 13 tahun. Kalau kamu tengok graf itu, kanak-kanak bermula dari 3 hingga 13 tahun, pertumbuhan masih berlaku ya, tetapi perlahan. Berlaku, dia meningkat, okey, dia meningkatkan tinggi dia, tapi tidak secepat masa kanak-kanak. Lepas umur 13 tahun, 13 ni, untuk yang perempuan biasa dia lebih awal setahun 2, tapi lelaki biasa 13 tahun ke atas. Contohnya lah, kalau kamu tengok kawan sekeliling kamu, lepas tingkatan 3, form 2, form 3 tu, lelaki, daripada seorang yang pendek, tiba-tiba dia naik tinggi sangat. Tinggi yang bukan sikit tau, memang naik dalam kadang-kadang satu kepala, kadang-kadang 2 kepala tinggi dia naik. 2 kepala. Maksudnya kepala dia tambah lagi 1 kepala tinggi ataupun 2 kalau dia jenis yang daripada keturunan yang tinggi ataupun dia main bola keranjang lah, lompat banyak. Setuju ke tak? Alia Maisar, setuju tak? Ya? Yeah? Alia Maisara? Okey. Oh, setuju. Bagus. Saya juga nak panggil juga sebab takut nanti tertidur kan. Jadi, itu dia selepas biasanya kita sebut akhir balik. Nanti kita akan tengok pada bahagian muka surat seterusnya ada sebut perbezaan antara pertumbuhan perempuan ke lelaki. Dan lepas kita dah capai umur 20 tahun, kerapnya anda tanya, cikgu, saya dah umur 20 tahun dan ke atas. Boleh ke tak saya jadi lebih tinggi? Sebenarnya jawapan dia tidak ya. Pertumbuhan anda agak minimum. Okey, pertumbuhan anda lebih kepada sel-sel yang dihasilkan lebih kepada menggantikan sel-sel yang mati ataupun sudah tua. Okey, dia tak fokus kepada tambah tinggi lagi dah. Okey, lepas tu umur 65 kita dah masuk ke dalam peringkat orang tua. Jadi, balik kepada muka surat 131, murid-murid, peringkat bayi bermula 0 ke 3 tahun. Okey, bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Okey, pertumbuhan mereka ada sangat pesat. Highlight pada muka surat 131 ini. Okey, highlight 0 ke 3 itu sama. Highlight sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan sangat cepat. Jadi bayi perlu makan banyak makanan. Ini berkait dengan bab yang akan datang di tingkatan 5 ya. Berkenaan dengan cikgu panggil apa ya? Nutrisi. Okey, nutrisi ataupun pemakanan yang perlu ada pada bayi. Lepas tu kita pergi ke peringkat kanak-kanak. Di peringkat kanak-kanak pula, kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Okey? Namun, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki ada lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan perempuan. Hati-hati dengan ayat ini ya. Ketika kanak-kanak, itu yang kita nampak lelaki lebih cepat daripada perempuan. Budak lelaki akan tinggi sikit, lebih sikit daripada perempuan. Okey, jadi makanan mereka pun diperlukan untuk pertumbuhan sel yang seimbang dan pergi kepada peringkat remaja pula. Okey, remaja 13 hingga 15 tahun. Kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Sekali lagi highlight 13 ke 15. 13 ke 15 highlight. Lepas itu highlight juga pertumbuhan yang pesat. Lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Okey.
pada peringkat ini juga, perempuan akan nampak lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Di sini juga akan menampak perubahan, highlight istilah perubahan ciri-ciri seks sekunder. Perubahan ciri-ciri seks sekunder untuk remaja sama ada lelaki dan juga perempuan. Cikgu, apa itu ciri-ciri seks sekunder? Dalam bahasa lain, kamu akan nampak budak lelaki sekarang jadi betul-betul lelaki. Cikgu, apa maksud cikgu ni? Budak lelaki jadi betul-betul lelaki. Jadi kalau izinkan cikgu tanya pada kamu. Izinkan cikgu tanya macam ni. Daniel Haris ada? Ada nak tanya, apa maksudnya daripada budak lelaki jadi lelaki? Apakah bukti dia? Ciri-ciri seks sekunder anda. Apa dia? Ya? Seperti apa? Lebih matang apa? Benda fizikal. Kalau cikgu bagi kamu kan, kamu ketika kecil dan sekarang, confirm orang akan cakap kamu sekarang nampak matang. Ya, tapi apa dia? Lebih tinggi, lupakan, ya memang lebih tinggi tak, tapi apa yang menjadikan kamu nampak lebih lelaki? Siapa boleh jawab? Cikgu dah bagi signal ni, kalau kamu tengok screen lah. Berbulu pula bulu apa Ari Iskandar, semua orang berbulu badan kan, tapi sila berikan dia lebih spesifik. Kalau kamu nak cakap bulu, kamu malu, cikgu jawab untuk kamu, contoh, bulu mula tumbuh di bahagian ketiak dan juga bahagian alas sulit, tepi alas sulit lah semua. Apa lagi kalau lelaki? Suara menjadi garau, suara menjadi lelaki. Kalau dulu budak perempuan dan lelaki suara lebih kurang sama je. Ingat ke tak dulu kamu punya suara lebih kurang sama dengan perempuan. Tapi lepas dah akhir balik masa peringkat remaja, suara kamu dah jadi garau, lelaki. Otot mula tumbuh, otot. Struktur badan nampak macam lelaki, tak lembek macam lah perempuan. Perempuan bukan lembek sebab mereka lemah, tak ya. Ada faktor dia kenapa mereka berbadan perlu lebih lembek, ada. Tapi untuk lelaki, dia akan jadi lebih berotot, lebih keras dan juga tumbuhnya misai dan janggut. Okey? Boleh ya? Jadi tadi siapa tak jadi bagi jawapan tu? Ari Iskandar, boleh faham tak? Boleh. Ari Iskandar, boleh tak? Dani Haris, boleh faham tak? Jawapan anda semua bagi tadi itu kurang menepati sains, fakta. Kita nak fakta. Kita perlu bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Ya, berbulu. Semua berbulu. Kita lahir pun dah berbulu. Okey? Jadi, kita nak sambung sekarang. Murid-murid, balik kepada muka surat 132. Okey? Muka surat 132. Kamu akan nampak di sini ada dua perkara di bawah graf ini yang perlu tahu. Pertama, kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal, iaitu di peringkat bayi. Selepas itu kadar menjadi perlahan, cikgu dah cakap. Dan kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan semula dan ketika mencapai tahap dewasa. Pesat, perlahan, pesat dan perlahan. Berulang Okey? Dan cikgu nak kamu highlight pada kotak yang kedua sebelah kanan tu. Corak pertumbuhan ini berbentuk highlight lengkung berbentuk S. Lengkung berbentuk S ataupun kita panggil sigmoid. Okey? Pada darjah 6.16. Graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Okey? Murid-murid, kalau anda tengok, kita punya pertumbuhan badan mengalami dua kali lengkung ya. Satu kali itu ketika peringkat bayi, lepas tu pergi ke remaja. Okey? Berbentuk sigmoid. Okey? Perlu ingat. Dan dia juga memberitahu anda di sebelah kiri itu galeri sains penuaan pramatang ataupun penyakit progeria. Ia sejenis penyakit yang jarang berlaku. Tetapi kalau dia berlaku pada peringkat kanak-kanak, akan menyebabkan kanak-kanak itu kelihatan seperti orang tua. Progeria. Ada juga. Okey, sebab dia genetik, dilahirkan seperti itu walaupun dia masih kanak-kanak tapi dia dah ada kedut. Berkedut macam orang tua. Okey, itu satu. Jadi balik kepada isu tadi, kita punya lelaki dan perempuan ada pertumbuhan yang berbeza. Cikgu, apa maksudnya berbeza? Kalau kamu tengok muka surat 133, murid-murid yang saya hormati, 133 ya. Kamu akan nampak, ya, graf lengkung pertumbuhan untuk lelaki dan perempuan.
Seperti yang telah disebutkan, selepas umur 3 tahun, biasa lepas umur 3 tahun lah, lelaki dan perempuan akan bertumbuh. Siapa yang akan bertumbuh dan lebih cepat ataupun lebih tinggi ketika umur 6, 7, 8 tahun itu, kita akan nampak di sekolah rendah, lelaki itu biasanya nampak lebih besar sikit, lebih tinggi. Okey, biasanya. Cikgu, tidak, saya nak kawan saya semua lebih pendek. Itu case jarang. Kita sekarang cakap case yang umum. Umum. Okey, jadi yang kamu perlu highlight sekarang adalah murid-murid yang pertama ialah di sini tempat mereka bersilang. Jadi ketika umur, kalau kamu tengok dari graf itu 4 hingga 12 itu lelaki lebih tinggi. Tapi lepas umur 12 tahun itu perempuan nampak memintas pertumbuhan lelaki, memintas. Maksudnya 追上的话，那个男生 itulah kita nampak ketika form 1, khususnya form 1 di Raja Abdullah. Kalau kamu pernah datangkan sekolah form 1, ingat lagi, murid-murid lelaki biasa nampak lebih pendek macam budak sekolah rendah, tapi yang untuk perempuan semua dah matang dan lebih tinggi, okey, dan ya lebih tinggi, dan benda ini tak kekal, tidak kekal. Lepas tingkatan 3, 4 kita akan nampak pula lelaki yang pendek semua lepas cuti sekolah akan jadi lebih tinggi daripada perempuan yang sedia ada. Kita akan nampak persilangan di umur 15 biasanya. Form 3 dan Form 4. Okey, jadi kita tengok lepas cuti ni, kalau biasa lelaki masih pendek dulu kan, kita akan nampak mereka lebih tinggi biasanya. Jadi itu satu. Cikgu, graf ini boleh dipercayai ke murid-murid? Jawapan dia ya. Tengok pada sebelah kanan. Kalau anda lahirkan anak di klinik kesihatan di klinik kesihatan kerajaan lah,政府医院. Okey? Bayi biasanya lepas dia dilahirkan akan dibawa ke klinik kesihatan ataupun hospital, biasanya klinik kesihatan lah, setiap minggu untuk pemeriksaan kesihatan. Antara benda yang mereka akan ambil oleh jururawat kita ya, nurse ya, adalah jisim badan, tinggi, dan satu lagi ukur lilit kepala. 1, 2 dan 3. Jisim badan, tinggi dan ukur lilit kepala.头的那个 size. Bayi yang normal dan sihat, jisim ke, tinggi ke, ukur lilit akan menjadi lebih besar setiap kali pergi ke klinik kesihatan yang sihat lah. Tapi kalau tiba-tiba jadi sangat berbeza, besar sangat, itu ada penyakit, mereka pun tahu. Dan juga kalau mereka datang mula-mula, contohnya tinggi mereka ada 60 atau berat mereka lah, berat bayi contohnya ialah 5 kilo. Lepas 2 minggu datang, berat jadi 4 kilo. Something wrong. Okay, dia mungkin ada keracunan, penderaan dan macam-macam lagi. Jadi, ya, pertumbuhan ada sesuatu yang memang dikaji untuk buktikan khususnya pada bayi sehingga ke kanak-kanak kan. Peringkat itu adalah pertumbuhan yang sihat. Kita kerajaan menjaga ya pertumbuhan kanak-kanak di Malaysia. Okey, ukuran biasa diambil oleh jururawat atau doktor untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan bayi dan juga kanak-kanak. Jadi balik kepada muka surat 132, apa yang berlaku pada umur 13 itu, okey, AQ balik. Kalau siapa yang tak boleh sebut AQ balik, sebut ya, khususnya untuk yang Cina, okey, murid-murid Cina ya, AQ balik, 成熟ya. Ia tahap 成熟期ya, ia tahap berlaku pada peringkat awal remaja, ciri-ciri seks sekunder mula berkembang. Kalau tadi cikgu dah tanya pada lelaki, macam mana dengan perempuan pula? Lepas AQ balik, apakah ciri-ciri yang membuatkan budak perempuan nampak macam wanita? Kamu pun bercakap, ya ko, tumbuh bulu. Ya, bulu kat mana? Pada bahagian ketiak dan juga tempat-tempat alas sulit, ya. Apa lagi? Pembesaran bahagian buah dada dan juga punggung. Jika kenapa pula? Ada sebab. Okey, untuk bahagian buah dada untuk persiapan andai kata berkahwin dan melahirkan anak untuk penyusuan anak ada. Ini adalah benda yang berlaku secara saintifik. Kamu perlu faham.
Bukannya, cikgu dia tumbuh tu biasa. Kita nak faham sekarang, sains. Okey, kita nak praktikkan di hidup kita. Dan kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada kadar pertumbuhan perempuan daripada peringkat bayi hingga ke peringkat awal kanak-kanak. Lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kanak-kanak ya. Kemudian lelaki akan membesar dan lebih cepat sedikit dari perempuan bermula umur 4 tahun. Kita dah sebut perempuan akan mengalami IQ balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14 tahun. Highlight perempuan, highlight IQ balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14. Itu yang menjadikan perempuan masuk ke sekolah menengah adalah lebih tinggi. Okey, siapa ada soalan? Cikgu dah terang banyak ni. Teo Jakit, boleh faham ke tak? Ada soalan ke tak? Teo Jakit. Putra Nasim. Putra Nasim ini siapa ya? Kelas ada nama Putra ke? Ada? Putra Nasim? Putra? Putra Nasim? Oh ya. Ada ya? Okey. Boleh cikgu sambung sekarang? Boleh cikgu? Can I proceed? Okey, cikgu sambung ya. Jadi kita sambung. Cikgu, tak perlu buat praktis formatif semua ke? Dengar ya. Cikgu dah sebut pada kelas 4 MPV. Murid-murid untuk 4 premier pun sama. Untuk mereka yang ada buku nota, cikgu sekarang tak boleh semak buku nota kamu. Cakap jujur je lah. Kita pun tak tahu tingkatan 4 sampai bila PKP ni. Okey, ataupun kita panggil apa itu fasa 1 pelan pemulihan negara. Kita pun tak tahu sampai bila. Okey. Jadi, sekarang cikgu nak semak perkembangan dan PBD anda. Murid-murid, sekali lagi cikgu perlu ingatkan anda, tolong buat quiz Google Drive itu, bukan Google Drive, Google Classroom itu dengan betul-betul. Buat. You tak buat, memang PBD cikgu tak boleh bagi kamu TP lebih. Sebab cikgu tak boleh nak record pencapaian anda. Kedua, cikgu ada bagi assignment tonton YouTube dan juga baca nota ringkas yang cikgu bagi. Bacalah, tekan hantar je. Yang cikgu nampak baru separuh orang yang hantar, 14 ke 12. Yang selebihnya, cikgu tak tahu nak macam mana. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan 1-2 assignment, maksudnya bilangan orang yang turn in. Okey, cikgu perlu sebut ya. Cikgu tak nak nanti, cikgu dah bagi markah PBD, TP2, TP3, kamu datang dengan mak ayah komplain. Cikgu, kenapa anak saya dapat TP rendah? Okey, jadi benda itu dia akan jadi berpanjangan. Alright, jadi jika kita sambung sekarang ni, kita sambung. Nota, nanti juga akan sebut lah. Akhir itu nanti juga akan sebut. Apa yang kita perlu tulis nanti. 6.3. Selepas kita dah belajar pertumbuhan manusia, sampailah pertumbuhan untuk tumbuhan. Pertumbuhan untuk tumbuhan. Dia akan kaitkan sekali dengan sokongan dan kestabilan. Sokongan dan juga kestabilan. Murid-murid 133, muka surat 133. Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Kalau anda tengok, pokok yang sampai 7 ke 20 meter tinggi. 7 meter itu dah biasa satu tingkat. Okey? Mereka memerlukan sokongan supaya mereka boleh berdiri tegak. Highlight memerlukan sokongan, highlight berdiri tegak untuk mendapatkan cahaya matahari sebanyak boleh untuk fotosintesis. Okey, jadi sokongan itu perlu untuk menampung berat tumbuhan. Yalah, kalau pokok itu besar, dia berat. Jadi kalau dia tak cukup kuat, macam mana dia boleh berdiri tegak bertahun-tahun, ratusan tahun untuk terus mendapatkan cahaya matahari. Selain itu, mereka juga boleh mendapat kekuatan untuk menentang tiupan angin. Angin kencang datang pun mereka tak tumpang. Okey? Jadi, tengok pada gambar raja muka surat 133 itu, tumbuhan yang sokongan utama dia adalah akar dan batang. Itu pasal kalau pokok yang cukup besar, banyak daun,
batang dia akan nampak lebih tebal dan lebih berat. Batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun sekali dengan bunga dan juga buah. Akar pula memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Okey, kita sambung muka surat 134 ya, 134. Seperti yang kita telah belajar sistem sokongan untuk haiwan. Ada haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan satu lagi burung. Cikgu ulang, kita telah belajar sistem sokongannya untuk haiwan iaitu vertebrata darat, haiwan di darat, haiwan vertebrata akuatik di dalam air iaitu ikan, dan satu lagi burung. Okey. Untuk tumbuhan juga ada dua golongan di sini iaitu tumbuhan darat dan akuatik. Kalau kamu tak keberatan boleh bulat berkayu dan herba untuk tumbuhan darat. Kita mula dengan darat. Di tumbuhan darat ada dua jenis yang kita perlu fokus iaitu tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba. Murid-murid, kalau kamu tengah baca pada muka surat yang sama dengan cikgu ya, 134, kamu mungkin tak tertanya, cikgu, pokok di darat, tumbuhan di darat, kenapa ada pokok berkayu dan pokok herba? Jadi cikgu nak kamu bayangkan, biasanya di Malaysia kamu akan nampak pokok pelam atau pokok mangga kan? Pernah tengok pokok mangga ke tak? Dia makan kau mangkuk su. Pernah ke tak? Cikgu nak tanya juga seorang. Daniel dah tanya. Okay, Jasmine, pernah tengok pokok mangga tak? Mango. Pernah? Jasmine? Kayi, pernah tengok tak pokok mangga? Pernah. Okay, thank you. Berbanding dengan lalang. Lalang itu apa? Ye cao. Lalang. Dua-dua. Mana satu lebih keras? Logiknya mangga. Pokok mango itu. Dan memang pokok mango itu tinggi. Berbanding dengan lalang pendek. Jadi kalau kamu tengok sekarang, apa isu dia? Pokok mango ia besar. Dia besar. Okey? Tapi batang itu keras. Tapi untuk tumbuhan lalang, rumput, mereka tak ada batang yang besar. Tetapi rumput itu akan cuba untuk berdiri tegak. 你们有没有注意到野草是会尽量是站直的? Dia akan cuba berdiri tegak. Okey, kalau cikgu tanya pada kamu, kalau kamu boleh terus jawab, bagus. Kalau batang itu boleh berdiri, okey, disebabkan ada struktur-struktur dia di dalam, seperti xylem, tisu xylem dan seterusnya, dan juga akar yang besar ya. Lalang ataupun daun pandan dan juga rumput yang biasa, apakah yang memberi mereka sokongan untuk mereka berdiri tegak? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab soalan ini? Rumput biasa berdiri tegak. Betul kan? Pernah tengok kan rumput yang tinggi 1 meter tu? Pernah tak? Rumput yang tinggi 1 meter ke atas tu? Ada kan? Pernah tanya ke tak rumput berbentuk macam mana? Murid-murid, kalau anda bukakan pada skrin sekarang, okey, kalau anda tengok pada skrin cikgu pun tak nak buang masa sekarang kat sini. Rumput kalau anda tengok, kalau ada kat sini, dia berbentuk macam ni. Dia rumput ni berdiri macam ni. Dia bukan baring dan tidur. Dia memang berdiri tegak. Soalan cikgu adalah, macam mana mereka boleh berdiri tegak? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Syaza, boleh cuba jawab tak? Bukan. Dia bukan akal. Terima kasih Amir Ida. Syaza? Apa kata cikgu tanya Tio Jakit? Tio Jakit? Tak pasang dengan sana. Salah. Okey, Daniel pun dah cuba bagus. Okey, Syaza? Rasanya nak jawab ke tak? Ataupun tak nak? Kalau tak, kita tak tahu. Tidak, batang berongga lagi lah. Batang berongga itu, kalau itu ada batang. Rumput tak ada batang apa-apa. Jadi,
Kalau anda pernah tengok mak ayah belikan sayur-sayuran balik daripada pasar, khususnya macam pandan lah. Okey, pandan ke, okey, dan juga herba-herba, pokok herba lah, yang kecil, tak ada batang. Biasanya mereka nampak lembek. Mereka nampak lembek. Macam tidak bermaya, baring. Dan apabila direndam dalam air, maka pokok itu akan nampak segah, berdiri semula. Okey, jadi apa sebenarnya cikgu nak sebut? Tengok peringkat kedua, tumbuhan tidak berkayu ataupun herba ya. Tengok sini ya, peringkat kedua. Dia bergantung kepada air yang tersimpan di dalam sel batang. Penting ya, air. Jawapan dia air, bukan akar. Kalau anda pernah tanam ataupun pernah memerhati pandan, tanam di depan rumah ke ataupun di belakang rumah, kalau pernah lah. Okey, pandan kalau masa kering, cuaca kemarau, dia akan lembek, macam tidak bermaya, kecil, kusut. Kita siramkan air, tak sampai setengah jam, 1 jam, dia akan berdiri tegak semula. Kenapa cikgu nak sebut berdiri tegak? Pokok ataupun tumbuhan perlu berdiri tegak supaya boleh mencapai maksimum cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Kalau mereka tak berdiri tegak, mereka baring saja kat lantai, matahari mungkin tak sampai pada mereka, ataupun rumput daun baring antara satu sama lain, jadi tak cukup tempat untuk menyerap maksimum cahaya matahari yang patut. Okey, jadi cikgu dah cakap highlight istilah air dan juga highlight istilah sel. Air di dalam sel. Jadi tumbuhan itu mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Ya, kesegahan sel. Kalau kita beli sayur daripada pasar, sayur dah telah diletakkan lebih sehari, mereka akan nampak layu sebab kekurangan air. Lembut dan layu. Balik rumah, mak ayah kamu biasanya akan letak dalam air, basuhkan racun itu supaya keluar racun itu. Pada masa yang sama, pokok itu akan serap air melalui akar dan dia akan jadi segah semula. Kalau tak percaya, anda boleh tengok sendiri pada pokok salad. Biasanya pokok salad, daun salad itu. Okey, letak dalam air, dia akan jadi lebih rangup, lebih segar dan daun itu pun nampak lebih kembang, Ni Pak Wo讲什么吗？学生们 boleh faham ke tak? 质问 boleh faham tak? Tumbuhan berkayu 就是tumbuhan herba 就是草本植物。tumbuhan berkayu 就是木啊，就是木之类的，要大了。Jadi tumbuhan herba dan tumbuhan kayu dua-dua adalah bawah tumbuhan darat. Tapi sokongan mereka berbeza. Daniel faham tak Daniel Haris? Thank you Jaling. Daniel Haris dan juga Amir Ida, boleh faham ya? Balik kepada akar, ya. Untuk tumbuhan berkayu, peringkat pertama tumbuhan berkayu yang biasa besar dan tinggi, okey? Dia disokong oleh tisu berkayu yang keras. Tisu berkayu. Kalau kamu nak belajar benda ini, nanti kamu akan sebut istilah itu xilem masa akan datang. Kalau sebablah kita belajar. Dan juga mereka mempunyai struktur yang khas untuk memberi sokongan khususnya pada akar. Kalau anda sempat tengok muka surat 134, highlight akar banil. Akar banil biasanya akar bentuk pada pokok-pokok bakau. Okey, di tempat pokok bakau ya. Ya, dan juga pokok durian pun ya. Akar sokong, ya, kamu nampak pokok itu ada batang-batang kecil itu, itu sebenarnya bukan, itu adalah akar. Akar sokong yang tumbuh daripada batang atau dahan memberikan sokongan lebih supaya dia tak tumpang senang. Akar jangkang. Cikgu, apa itu akar jangkang? Kangkang saya tahulah. Jangkang bermaksud kalau cikgu lukis pada skrin ini, kamu akan nampak, ya, kamu akan nampak tanah ke bawah, jangkang dia macam ni. Dia berbentuk macam ni. Cikgu, macam akar sokong ni. Tidak, dia keluar daripada batang, akar di atas juga
tanah tapi dia akan tembus terus ke tanah. Bentuk dia memang macam tu, akar jangkang. Okey? Cikgu, ya ke? Kalau anda nak tengok juga, anda boleh buka skrin sekarang. Kalau anda nak tengok, cikgu nak tunjukkan pokok-pokok yang besar di bakau. Okey? Sekejap. Tengok pada skrin kejap. Ini dia. Kamu boleh nampak pada skrin sekarang. Ya, ada soalan tak? Kalau tengok di sini, ya. Inilah dia yang realiti berlaku ya. Yang jangan kata, ya teruk jikut. Nampak macam menakutkan. Inilah pokok yang ada di mana? Di bakau. Di tempat bakau. Langsung semua bakau. Zhao zhe di. Tempat persimpangan antara sungai ke laut. Okey? Sungai ke laut. Itu biasanya kita panggil bakau. Tempat yang terdekat cikgu boleh showkan kita pergi kalau dah buka PKP ni, anda kata dah buka merentas desa, antara paling dekat ialah Kuala Selangor. Kuala Selangor lah tempat bakau yang sesuai membuat lawatan murid ataupun sekolah. Okey, kita sambung sekarang. Apa lagi? Highlight juga sulur paut. Sulur paut. Okey, iaitu struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain. Dan satu lagi lah akar cengkam. Kamu akan nampak macam pokok kecil. Ini pokok kecil tapi akar dia meliputi sekitar batang pokok yang lain. Akar dia itu macam cengkam pada batang pokok yang lain. Okey, itu akar cengkam. Ada 5 je perkataan. Akar banir, akar sokong, akar jangkang, okey, sulur paut dan akar cengkam. Okey. Secara ya, cikgu, ini juga untuk tumbuhan herba. Tetapi jarang kita nak sebut tumbuhan herba di sini. Okey. Yang tumbuhan herba biasanya dia rujuk kepada yang kecil saja seperti sulur paut dan juga akar cengkam. Cikgu, apa itu batang berongga pula? Apa itu batang berongga? Murid-murid, batang berongga ini rujuk kepada batang yang ada lubang lah, liang-liang halus. Liang-liang halus. Ini batang berongga ini, kenapa jawapan dia salah? Cikgu tadi gunakan contoh lalang, contoh rumput, contoh pandan. Murid-murid, pokok-pokok yang cikgu sebut tadi itu pandan ke, rumput ke ataupun lalang, ada batang ke? Ada tak? Ada ke tak? Sebab Daniel dia cakap kan, Daniel yang cadangkan kan. Apa Daniel? Ian ada orang? Sesuai ke tak kita sebut batang berongga untuk rumput? Sebut sesuai ke tak? Ian ada orang? Tak, itu je dia. Bukan nak kata salah tau. Kalau untuk tumbuhan herba betul. Okey, tumbuhan herba yang umum je. Tapi kalau contoh dah bagi, perlu hati-hati. Untuk rumput sekali lagi, cikgu dah cakap, rumput ke pandan ke semua, itu adalah faktor air. Air, supaya mereka boleh berdiri tegak. Syazah, okey ke tak Syazah? Tadi tak ada respon ini. Boleh ke tidak Syazah? Syazah, boleh ya? Yenling? Yenling boleh Yenling? Boleh. Okey, cikgu sambung sekarang. Jadi, cikgu, ini semua saya perlu hafal ke? Haiwan dah, tumbuhan pun perlu. Seperti tajuk ini dah cakap, sokongan. Panggil apa? Sokongan, lepas tu pergerakan dan pertumbuhan. Memang tumbuhan tak bergerak banyak. Tak kita sebut pergerakan untuk tumbuhan. Tapi sokongan dan pertumbuhan kita perlu buat. Okey, tumbuhan darat ada 2, berkayu dan herba. Semua memang apasal akar, tetapi berkayu kita rujuk pada pokok yang besar. Batang dia ada tisu yang keras, jadikan dia pokok kayu. Pokok herba sekali lagi, pokok yang kecil. Yang kecil. Tapi mereka masih berusaha untuk berdiri tegak untuk mencapai cahaya matahari yang maksimum, fotosintesis. Balik kepada tumbuhan jenis yang kedua. Selepas tumbuhan darat, kita ada tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik. Kita boleh nampak dalam gambar rajah muka surat 135, pokok akuatik
tidak sebesar kepanjangan tumbuhan darat secara am. Khususnya kalau banding dengan tumbuhan darat berkayu. Memang confirm jauh berbeza. Kita pun nampak tumbuhan akuatik macam lebih ringan. Okay, lebih ringan. Seperti kalau cikgu nak sebut pada anda, boleh tak bezakan haiwan vertebrata darat dengan haiwan vertebrata akuatik? Cikgu ulang, boleh ke tak anda bezakan haiwan vertebrata darat dengan haiwan vertebrata akuatik? Kamu tidak boleh lagi sebut, oh cikgu, darat itu lebih besar saiznya. Kalau kamu sebut saiznya lebih besar, cikgu akan bagi tahu kamu haiwan akuatik ikan paus jauh lebih besar. Qingyu, Qingyu 是最大的吗? Dia lebih besar daripada gajah. Jadi adakah tak kamu nak cakap saiz itu adalah benda yang kita bezakan antara darat dan akuatik? Tak boleh. Jadi apa yang bezakan haiwan akuatik dengan haiwan darat ataupun vertebrata darat, kita dah belajar mereka mempunyai rangka tulang yang berbeza. Untuk darat, rangka tulang haiwan darat lebih besar berbanding dengan rangka tulang untuk haiwan akuatik. Itu kelas sebelum ini dah. Jadi untuk tumbuhan akuatik pula, apa yang buatkan dia beza? Highlight ya. Okey. Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu. Dia dah cakap lebih kurang macam tumbuhan herbata, tetapi yang pelik dia mempunyai sokongan utama daripada daya apungan air sebab dia akuatik. Jadi dia dalam air, dia daya apungan air. Maksudnya tumbuhan itu boleh senang naik ke atas. Okey, boleh senang naik ke atas. Selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai daun dan juga batang yang mempunyai tisu erenkaima. Cikgu, apa itu tisu erenkaima? Okey, murid-murid, kalau kau boleh buka skrin sekarang, boleh buka skrin ya. Kejap je. Apa itu tisu erenkaima? Erenkima ya. Jadi kamu akan nampak ya. Ini bukan batang berongga ya, murid-murid. Ini adalah tisu batang yang berongga, tetapi khas untuk apa? Khas untuk tumbuhan akuatik. Kalau untuk Cina biasa dah nampak lah. You may吃过莲藕. Cikgu lupa 莲藕 itu dari bahasa Melayu panggil apa. Tapi teratai. Biasa satu makanan Cina yang makan ada batang teratai. Batang teratai. 莲藕. 你看到里面很多洞了吗？对吗？陈吉文对吗？陈吉文跟钟嘉义。陈吉文, Chong Kai betul tak? Hello. Ada orang tak? Hello. Okey. Kenapa mereka perlu ada banyak lubang kat dalam ataupun berongga? Okey, struktur mereka ni semua kan. Jadi murid-murid, cikgu tak tahu kenapa Zuwen dan juga Kai tak jawab, tapi Chong Jialing boleh ikut kan, Jialing? Zuwen dah, Chong Kai pun ada. Thank you, baik. Thank you. Jadi cikgu sambung. Cikgu sambung sekarang. Okey. Sebab supaya membentuk ruang udara dan memberikan mereka daya keapungan. Contoh macam kayak flow在水上面. Macam balon. Kalau balon yang berangin letak dalam air, dia akan timbul dari atas permukaan air. Dia tak nak tenggelam juga. Disebabkan ketumpatan udara lebih rendah berbanding ketumpatan air. Okey. Bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar lagi bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Itu batang berongga untuk teratai. Okey, tisu erenkaima dia tisu lebih kecil. Kalau anda sekali lagi tengok, okey murid-murid, kalau tisu ini tisu tisu itu maksudnya sel-sel, dibentuk sel. Okey, sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama. Jadi dia panggil tisu. Batang berongga macam tadi kata batang teratai itu, dia banyak lubang sebab banyak ruang udara di dalam. Ruang udara di dalam bagi mereka terapung supaya mereka boleh mencapai cahaya matahari di atas. Okey? Siapa ada soalan? Kalau kamu ada
handphone yang canggih 135 disarankan supaya tengok tissue Ehrенheimer melalui QR code di sebelah kanannya. Boleh tengok, dia memang bagi saya contoh dan juga penerangan yang bagus lah. Boleh tengok gambar raja itu ada di sana. Okey, cikgu sambung sekarang ya. Macam mana menentukan usia tumbuhan berkayu? Usia tumbuhan berkayu. Murid-murid kalau anda tengok dalam gambar raja itu, ya, kalau biasa tengok dalam cerita drama pun ada cerita drama menggunakan menerangkan cara inilah. Jadi cara yang paling biasa dengan menentukan usia tumbuhan adalah highlight menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Highlight menentukan gelang pertumbuhan, highlight dalam batang tumbuhan. Okey, maksud dia, kalau kita tengok pada sini, satu pokok yang telah ditebang, setiap gelang itu tanda 1 tahun. Cikgu, kenapa satu gelang? Cuma ikat centai tu. Ini cerita panjang. Cerita panjang. Untuk murid-murid yang telah belajar sains yang teras, kita akan terangkannya. Tapi untuk kamu setakat ini, kamu hanya perlu mengambilkan dia sebagai satu gelang, 1 tahun. Bagaimanakah dia bentuk gelang itu bukan di topik pembelajaran kita. Jadi, kalau anda tengok dalam gambar raja muka 135, dia dah bagi tahu kamu gelang 1 hingga 7 dan dia minta kita kira seterusnya. 8, 9, 10 sampai ke berapa. Jadi di sini kita boleh menjangkakan pokok di depan mata kita ini ataupun di buku ni 135 ni adalah jangkaan dalam 25 tahun ke atas. Kalau tak siap cikgu hari tu cikgu kira kan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 29 tahun lah. Okey, kalau itu kiraan cikgu pada gelang ni. Okey, jadi itu kalau kita potong pokok. Kalau kita tengok potong pokok ini satu perkara yang akan mematikan pokok. Jadi cara kedua, pokok tidak perlu tebang tetapi dikorek. Halat istilah korek, dikorek. Okey, lepas itu mereka akan masukkan mata gerudi. Okey, mata gerudi ke dalam. Dan mereka akan kira berapa gegelang yang ada. Awak akan tengok di dalam gambar aja sini. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Okey, murid-murid, kalau kamu rajin, cikgu pun akan share nanti dalam grup primer lah kalau sempat. Di sebelah kanan ada satu video link untuk menentukan usia pokok. Menentukan usia pokok ya. Boleh tengok ya di situ, boleh QR code scan kan dan tonton. Okey. Jadi kalau kita sambung muka surat yang seterusnya, muka surat 136 yang sambung dulu ya, sambung dulu. Pokok berkayu yang tinggi seperti pokok balak mempunyai akar bani yang tumbuh melebar di atas permukaan tanah dan akar tunjang yang menusuk jauh ke dalam bumi. Ukuran lilitan batang biasanya besar untuk memastikan stabil dan kuat. Yang pentingnya, kamu perlu highlight selain daripada akar bani, akar tunjang, 1, 2. Ini point 1, ini point 2. Highlight ukuran lilitan batang biasanya besar. Ini point 3. Untuk memastikan dia stabil dan kuat. Jadi pokok itu kalau berkayu, dia nak kuat dan sokongan yang kukuh, perlu ada akar yang unik. Akar yang unik dan batang dia pun harus dah besar diameternya. Besar untuk memberi dia sokongan, tak senang nak tumpang. Okey, boleh ingat ya? Tumpang kita tak ada dia tumpang, itu tumpang di sini ya. Boleh ikut ke tak semua? Ifah, boleh ikut Ifah? No, Ifah. No, boleh ya, kita sambung sekali lagi. Kalau kita tengok muka surat seterusnya, okey. Pola pertumbuhan tumbuhan. Okey, ini yang tadi cikgu sebut. Dalam bab ini ada 2 laporan sains yang perlu anda buat. Cikgu tak pernah buat eksperimen, macam mana nak buat laporan kan? Betul kan? Sekali lagi, itu bukan isu. Itu bukan isu. Cikgu dah terang pada satu kelas sebelum ni. Setiap laporan sains, walaupun anda belum buat ataupun tak pernah buat eksperimen, anda sebolehnya
melengkapkan dari tujuan sehingga ke prosedur. Ada 6 perkara. Jumlah ada 9. Selepas prosedur ada keputusan atau pemerhatian lah kita panggil. Lepas itu ada perbincangan dan kesimpulan. Jumlah 9 elemen yang kita akan menanda. Cikgu tak cakap menanda ya. Kamu memang akan diberikan markah eksperimen. PBD untuk buat jawab kuis 1. Eksperimen 1. Ya, cikgu ya ke? Sekali lagi, cikgu tunjukkan sekali lagi ya. Cikgu tunjukkan ke depan ya. Supaya anda nampak benda ini serius. Murid-murid, bukakan skrin anda sekarang. 4 Premiere. Okey. Ini dia. Murid-murid, kalau anda tengok pada skrin, contoh ya, Alia Maisara ya, orang pertama kan. Tengok ya. Nampak ke tak ramai yang dapat nombor 1 ni, ni. Okey. Kalau kamu dah jawab kuis, nanti cikgu akan ubahkan. Bukan cikgu ubahkan sebab tipu ya tak ya. Sebelum ini kamu tak masuk Google Classroom dan tak buat. Ini cikgu akan ubah. Sebab benda ini cikgu dah hantar bulan 5 lepas, bulan 5. Sekarang kamu dah buat, cikgu akan ubah tau. Nanti pentafsiran akhir tahun cikgu akan ubahkan. Okey. Domain pengetahuan, inilah yang kamu sedang belajar dengan cikgu. Masuk PDPR, Google Meet, cikgu tanya kamu soalan, kamu jawab. Okey. Dan sekali juga dengan kuis. Untuk yang cikgu cakap eksperimen. Dia, ini dia. Murid-murid, kalau kamu nak dapat TP ya, nilai yang bagus untuk domain ini, senang saja. Wajib ada laporan eksperimen yang lengkap dan kemas. Wajib. Kalau tak ada, cikgu tak boleh bagi kamu markah TP 4 pun. Kalau kamu dah buat, lepas cuti sekolah, kamu paparkan pada cikgu, semua markah ini akan bertukar. Cikgu janji akan bertukar. Dan sememangnya, sikap ini pun akan bertukar lah. Kenapa cikgu bagi 3 ya? Bukan cikgu tak suka kamu, cikgu belum kenal kamu. Okey, belum kenal kamu. Cikgu nanti akan ubahkan markah bergantung kepada penglibatan anda di dalam kelas. Dan semua ini akan memberi TP keseluruhan. Band berapa? Band berapa? Okey? Kalau cikgu dah bagi kamu TP itu, 4 itu maksudnya cikgu rasa kamu boleh, betul-betul cikgu dah kenal dan anda boleh belajar sains dan faham apa itu sains. Boleh ikut ke tak? Syazah, boleh faham tak Syazah? Okey? Yang lain? Jiwan, boleh faham? Boleh tak? Okey. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Untuk yang ini pun adalah satu laporan yang wajib. Nanti cikgu akan share dalam grup dan juga Google Classroom sekali lagi untuk YouTube penulisan laporan sains ya. Kita akan tunjukkan semula di situ. Okey. Sekarang kamu ada 3 laporan sains wajib yang patut kamu tengah buat dah. Pertama, yang nadi. Kedua, eksperimen menguji antara tulang berongga dengan tulang padat. 2. Itu dah 6.1 itu. Dan ini 6.2, eksperimen untuk tengok apa? Macam mana kacang hijau itu bertumbuh. Murid-murid sekarang PKP, cikgu tahu. Kalau rumah kamu tak ada kacang hijau, okey, tak perlu buat. Kalau kamu ada kacang hijau, ambil 5 ke 8 biji, cuba cambahkan kacang hijau itu. Bukan campak, cambah. Biar kacang hijau itu tumbuh keluar batang semua. Okey? Masa yang sesuai nanti, cikgu akan bahagian kumpulan. Cikgu dah cakap 2 minggu dah ni. Dan setiap kumpulan akan tengok macam mana anak benih kacang hijau itu bercambah dan catatkan setiap hari berapa sentimeter dia punya batang itu bercambah keluar. Okey? Harap semua orang faham. Ada yang nak tanya apa-apa ke tak murid-murid? Ada sesiapa yang tanya apa-apa? Kalau tak ada, kita dah secara rasminya tamatkan bab 6 ni. Kita akan masuk ke bab 7. Nota cikgu pun dah bagi. Sepatutnya hari ini kita masuk dah. Cikgu lupa pula. Tak sangka. Begitu grup yang lain pula kan. Jadi, siapa ada soalan?
Ya, siapa ada soalan? Amir Idam, ada soalan tak? Yani? Ada soalan tak Yani? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, Jeko minta izin supaya semua orang bukakan kamera. Kalau rasa tak lagi solek ke pakai tudung, buat macam ni pun okey. Buat macam ni pun okey. Okey, buat macam ni pun okey. Boleh ya? Boleh ke tak? Okey, sila buka kamera sekarang. Jeko nak ambilkan screenshot ya untuk kehadirannya. Dah. Ada seorang tadi dah keluar. Siapa dia? Tio Jakit. Siapa dia rasanya? Lai. Airi Iskandar, Syaza, Amir Izam, Ifah, Danny Haris, Tio Jakit. Sila buka skrin ya. Kalau rasa malu, ambil benda halang atau buku macam ni pun boleh. Janji kamera kamu hidup. Okey, dalam kiraan 3. Janji, buka. Tio Jakit buka. Zuban. Buka ya. Dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Airi Iskandar, Syaza, Ifah, Danny Haris buka. Okey, kalau tak buka tak apalah. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih sebab sabar mendengar cikgu cakap habis. Itu bab 6. Kita akan pergi ke bab 7, kelas akan datang. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi kelas pada hari Jumaat. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Boleh tak Ia Adura ataupun Airi Iskandar boleh faham kan? Nak Putra boleh faham tak? Putra Nasim? Boleh faham tak?